Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok 3 keadaan jirim. Seperti yang kita sudah bincang dalam video yang sebelum ini, jirim ini ada 2 syarat. Yang pertama mesti mempunyai jisim. Yang kedua dia mesti boleh memenuhi ruang. Hari ini kita akan tengok lebih mendalam lagi. So, dalam jirim terdapat zara-zara yang sangat seni. Apa maksud zara-zara yang seni? Maksudnya dia sangat kecil. Begitu kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kalau kita cuba nak lihat dengan menggunakan mikroskop cahaya yang biasa kita guna dalam makmal sains tu pun tak boleh. Hanya boleh dilihat menerusi mikroskop elektron. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ni ya. So, untuk teori kinetik jirim, teori ini sangat penting untuk kita nak faham 3 keadaan jirim nanti. Okay? Teori kinetik jirim ini, dia menyatakan bahawa zara-zara yang halus ni, zara-zara yang ada dalam jirim tersebut sentiasa bergerak sangat aktif dan dia bergerak ke semua arah. Kalau awak bayangkan, kalau sentiasa bergerak dan ke semua arah, apa yang akan berlaku? Pastinya pelanggaran. Okey, so zara-zara ini akan sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Kalau kita bekalkan haba, okey, ataupun kita panaskan dia, zara-zara ini akan bergerak dengan lebih laju lagi. Tapi kalau apabila disejukkan, zara-zara ini akan bergerak dengan lebih perlahan. Jadi, 3 keadaan jirim adalah pepejal, cecair dan juga gas. Okey. So, apakah kita tengok contoh dulu. Apakah contoh pepejal, cecair dan gas? Contoh pepejal ada cawan seramik seperti yang ditunjukkan kat gambar ni adalah dalam keadaan pepejal. Cecair ada madu. Okey, gas adalah wap. Contohnya bila kita bancuh Milo yang panas ke teh panas, kopi panas, ada nampak wap ke atas tu kan? Itu adalah dalam keadaan gas. Seterusnya kita tengok air. Sebab air ini sangat istimewa. Kenapa? Sebab air merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam semua 3 jenis keadaan jirim ini, iaitu air boleh wujud dalam pepejal, cecair dan juga gas secara semula jadi. Apakah bentuk air dalam keadaan jirim pepejal? Dia adalah dalam bentuk ais. Okey, apabila air itu beku, dan juga air adalah dalam keadaan cecair apabila dia ada dalam suhu bilik. Bila pula air akan jadi gas? Apabila dia adalah dalam bentuk steam. Okey, jadi air boleh wujud dalam 3 jenis bentuk ini secara semula jadi. Kita tengok pula sifat jirim untuk pepejal, cecair dan juga gas. Untuk bentuk, okey, bentuk untuk pepejal adalah tetap. Contohnya ais. Ais batu ni ada bentuk tetap dia. Macam kita tengok tadi, ada cawan seramik kan? Cawan seramik pun ada bentuk dia sendiri yang sudah tetap. Manakala untuk cecair, dia ambil bentuk bekas yang diisi. Contohnya air. Air kalau kita masuk dalam botol, dia akan ikut bentuk botol tu. Tadi kita tengok contoh madu kan. Kalau madu kita masuk dalam bekas yang bentuk katakan segitiga, dia akan ikut bentuk bekas. Sama juga seperti gas. Okey, gas akan ikut bentuk bekas yang diisi juga. Macam mana pula dengan jisim? Untuk pepejal, jisim adalah tetap. Cecair pun tetap. Dia tidak akan berubah. Manakala untuk gas, dia tak ada jisim yang tetap. Seterusnya kita tengok isi padu. Untuk pepejal dan juga cecair, isi padu adalah tetap. Manakala gas akan ikut isi padu bekas. Okey? Ini sebab pepejal tidak boleh dimampatkan. Awak cuba nak mampat sikit ais tu ataupun cawan seramik, dia tidak boleh dimampatkan, akan pecah kalau kita mampat dengan kuat. Okey, cecair ada kemungkinan boleh dimampatkan tapi agak sukar. Manakala untuk gas senang saja boleh dimampatkan, contohnya belun.
Cuba awak picit-picit tengok, boleh dimanfaatkan, ya. Seterusnya, ingat lagi tak zara-zara yang halus ni yang ada dalam pepejar cecair dan gas. Kalau kita tengok ruang di antara zara-zara ni, yang biji-biji bola-bola warna biru ni melambangkan zara lah, ya. Okey, dalam pepejar, tengok susunan dia. Ruang di antara zara itu adalah sangat kecil, manakala dalam cecair adalah sederhana. Dan ruang di antara zara dalam gas adalah sangat besar. Kerana dalam pepejar, susunan zara adalah tersusun dan sangat rapat. Tengok ini, dia sudah tersusun, okey, dan sangat rapat. Manakala dalam cecair, dia susun rapat tapi taklah serapat macam dalam pepejar. Untuk gas pula, susunan dia adalah berjauhan antara satu sama lain. Sebab tu ruang antara zara adalah besar. Okey. Kalau kita tengok pergerakan pula dalam pepejar, zara-zara ini susun rapat sangat. Dia tidak ada ruang untuk bergerak. Jadi dia hanya boleh bergetar pada kedudukan yang tetap. Okey, zara yang duduk sini, dia bergetar di sini saja. Okey, dia tak boleh bergerak. Dia bergetar. Okey. Untuk cecair pula, dia boleh bebas bergerak sebab ada ruang dan menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Manakala untuk gas lagilah dia boleh bebas bergerak secara rawak dan langgar juga antara satu sama lain. Okey. Kalaulah dalam bilik, okey, ada kakak. Dia spray minyak wangi. Kalau awak duduk dekat katil jauh sikit dari kakak, boleh juga nak bau wangi tu kan. Boleh juga awak kesan bau minyak wangi itu. Kenapa? Sebab ada penyebaran bau. Penyebaran bau ini berlaku macam mana? Okey, apabila zara-zara bau yang halus tu bergerak di dalam zara-zara udara. Contohnya kita tengok gambar di sini. Bila kakak nak spray minyak wangi, dia spray zara minyak wangi ini, nampak yang warna biru-biru ni, dia boleh bergerak ke semua arah. Ingat lagi teori kinetik kita. Dia akan bergerak dan bergerak ke semua arah. Okey, yang menyebabkan bau tu sebar sampai ke awak. Okey, sampai kat hidung awak walaupun awak duduk atas katil. Okey. So itu dikatakan resapan sudah berlaku. Okey. So apa maksud resapan? Resapan adalah proses pergerakan zara-zara ni dari kawasan yang kepekatan tinggi. Kat sini pekat sikit. Bila kita spray tu, kat sini banyak zara-zara minyak wangi, dia akan bergerak dari tempat yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okey. So itu adalah resapan. Kita akan tengok pula kadar resapan dalam 3 keadaan jirim, iaitu pepejar, cecair dan gas. Apa maksud kadar? Kadar ini ada kaitan dengan masa. Okey, kalau kita tengok saja perkataan kadar dalam sains, maksudnya kita nak tahu berapa cepatnya sesuatu benda boleh berlaku. So kalau kita tengok kadar resapan, maksudnya kita nak tengok dalam pepejar, cecair dan gas, mana satu keadaan resapan boleh berlaku dengan lebih cepat. Kita tengok satu persatu ya. Kalau pepejar, kita boleh cuba ni. Kita masukkan agar-agar ke dalam 2 tabung uji. Lepas tu kat bawah, terbalikkan. Lepas tu kat bawah ni kita letak hablokuprum 2 sulfat. Okey, ini adalah sejenis bahan kimia yang berwarna biru. Lepas tu kita biarkan. Kita tengok berapa lama yang perlu untuk agar-agar ni semua berwarna biru, menjadi biru. Kita dapati bahawa agar-agar akan bertukar menjadi warna biru selepas beberapa hari. Okey, macam mana pula dengan cecair? Kita boleh guna cara yang sama, tapi kali ini kita isi dengan air. Air tidak berwarna kan? Lepas tu kita letakkan hablokuprum 2 sulfat, benda yang sama, kat bawah. Okey, kat bawah tabung uji ini. Lepas tu kita perhatikan, kita dapati bahawa air tukar menjadi warna biru selepas 2 jam. Macam mana pula dengan gas?
Okey, kita ambil 2 balang gas. Satu tu kita isi dengan gas bromin. Gas bromin ini adalah sejenis gas yang warna dia perang kemerahan. Okey, yang atas tu kita ada udara sahaja sebab tak ada warna. Okey, kita tutup dulu. Lepas tu kita buka. Baru kita mula kira masa. Okey, dan didapati bahawa gas bromin memenuhi 2 balang gas selepas 15 minit. So, daripada aktiviti-aktiviti atau eksperimen ini, kita dapati bahawa kadar resapan zarah di dalam pepejal, iaitu dalam agar-agar ni, agar-agar adalah pepejal kan, okey, adalah rendah, lambat. Maksudnya lambat lah, ya. Okey, kalau dalam cecair, okey, dia lebih tinggi, dia lebih cepat kalau berbanding dengan pepejal. Kadar resapan yang paling tinggi, maksudnya berlaku dengan paling cepat adalah di dalam gas. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.